Khamis 20 Oktober 2022, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. 19 November, Hari Mengundi PRU 15. Tempoh kempen 14 hari mencukupi. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan 19 November sebagai Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Manakala tarikh penamaan calon dan pengundian awal pula masing-masing ditetapkan pada 5 dan 15 November. Dengan tarikh-tarikh penting berkenaan, PRU kali ini bakal menyaksikan tempoh berkempen selama 14 hari. Wartawan Syamimi Saripan ada perinciannya. PRU 15 melibatkan 222 kerusi parlimen di seluruh negara, 42 DUN di Pahang, Perlis 15 DUN dan Perak 59 DUN. Malah ia akan dilaksanakan serentak dengan pilihan raya kecil DUN Bugaya Sabah, ekoran kematian penyandangnya Manis Muka Muhammad Darah pada 17 November 2020. Menurut pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh, lebih 350,000 petugas dilantik bagi mengendalikan pilihan raya kali ini dengan peruntukan 1.01 bilion ringgit. Bagi menjalankan proses PRU yang ke-15 ini, SPR telah melantik 222 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 1,264 orang penolong pegawai pengurus, manakala bagi tujuan membantu aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR telah menubuhkan 625 pasukan petugas kempen pilihan raya PPKPR yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, PDRM, pihak berkuasa tempatan, PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Mengikut data SPR setakat Januari lepas, 21.1 juta pemilih akan menunaikan tanggungjawab pada PRU 15. Ini termasuklah 5.8 juta pemilih baru dengan 1.2 juta daripadanya merupakan individu berusia 18 hingga 20 tahun yang didaftarkan secara automatik. Teka-teki pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 dan PRK DUN Bugaya Sabah akhirnya terjawab. Ini bermakna seramai 21.1 juta pemilih yang layak melakukan pemilihan perlu mengundi bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, dan ini pastinya bakal membuktikan mentaliti masyarakat adakah lebih membanggakan atau cakna kepada amalan demokrasi negara atau sebaliknya. Syamimi Saripan, RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru semua calon dan penyokong parti politik supaya mengamalkan pendekatan berhemah sepanjang tempoh berkempen PRU 15. Datuk Pengelola Ubijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin berkata, Seri Paduka turut menasihati calon agar bertanding secara sihat dengan mengelakkan kempen bersifat menyerang. Al-Sultan Abdullah turut menitahkan supaya calon akur dengan garis panduan undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seri Paduka mengingatkan bahawa dalam kehangatan dan kegairahan berkempen, nilai-nilai murni dan adab perlu dijaga oleh para calon dan penyokong mereka. Pada hemat Yang di-Pertuan Agong, kerjasama baik dari semua pihak amat penting di samping menghormati dan menjunjung tinggi institusi kehakiman negara serta sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan menjadikan kerjasama politik antara parti lebih harmoni.
Tempoh 14 hari berkempen bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 seperti yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata adalah menjadi tanggungjawab setiap parti politik untuk membuat perancangan bagi memastikan tempoh berkenaan mencukupi untuk mereka berkempen. Cukup. 14 hari cukup. Dulu pun 14 hari. Ada masanya kurang daripada 14 hari. Jadi parti-parti politik kena plan perancangan masing-masing lah untuk memastikan cukup masa 14 hari tersebut. Kalau terlampau lama, orang pun komplain juga. Too long, penat, kerja. Macam-macam. Jadi SPR dah menentukan, jadi kita akur dengan SPR dan kita bekerja berdasarkan jumlah hari yang disediakan untuk kempen. Beliau yang juga naib Presiden UMNO turut memaklumkan mahu terus berkhidmat di Parlimen Bera. Perdana Menteri berkata demikian selepas melancarkan Karnival Usahawan dan Koperasi Keluarga Malaysia Negeri Selangor di Puncak Alam. Barisan Nasional BN perlu fokus memenangi PRU15 terlebih dahulu sebelum memberikan tumpuan kepada kerjasama dengan parti lain. Datuk Seri Ismail Sabri berkata sudah tiba masanya BN memberi sepenuh tumpuan kepada PRU15. Soal kerjasama antara parti ialah isu besar dan perkara itu perlu diputuskan pucuk pimpinan parti. Soal kerjasama ini soal yang besar. Sama ada satu ke, PAS ke, siapa pun nak kerjasama dengan kita, mesti diputuskan oleh parti. Mesti dibawa ke mesyuarat majlis tertinggi. Sebab perkara besar seperti ini mesti diputuskan oleh majlis tertinggi. Ya, jadi apa pun majlis tertinggi lah yang akan menentukan. Setiap negeri sememangnya berhak untuk bersetuju atau menolak pembubaran DUN bagi melaksana pilihan raya negeri bersekali dengan Parlimen. Bagaimanapun pertimbangan menyeluruh amat wajar dilakukan mengambil kira manfaat ia diadakan serentak. Selain menjimatkan perbelanjaan, pelaksanaan pilihan raya serentak memberi kemudahan kepada pengundi dan petugas. Ikuti kupasan pasukan sahih berimbang SB melalui wartawan Andy Reza Rohadian dalam segmen Undi Kita. Dalam melaksana sesebuah pilihan raya tidak dapat tidak, implikasi kewangan perlu menjadi pertimbangan utama. SPR memaklumkan kos pelaksanaan PRU ke-15 dijangka melebihi RM1 bilion. Jika pilihan raya DUN dan Parlimen dilaksana berasingan, perbelanjaannya boleh mencecah RM2 bilion. Justru semua parti politik tidak boleh tutup mata soal kos pilihan raya yang tinggi. Dari satu segi, ia merupakan satu bentuk pembaziran. Sebab perbankan sendiri sebelum ini menyatakan berlakunya pembaziran apabila mengadakan pilihan raya. Apatah lagi pilihan raya itu diasing-asingkan. Ya, selain Pakatan Harapan PH yang enggan membubarkan DUN di 3 negeri jika PRU diadakan dalam masa terdekat, PAS turut menyuarakan pendirian sama juga di 3 negeri yang ditadbir oleh parti itu.
Justifikasinya, mahu fokus terhadap persiapan menghadapi banjir. Bagaimanapun, di sebalik penolakan untuk membubarkan DUN, PH dan PAS tetap terlibat dengan PRU ke-15 apabila bertanding di kerusi Parlimen. Manifesto sudah disediakan. Calon Perdana Menteri akan diumumkan. Keseluruhan jentera DUN digerakkan. Bukankah ini bertentangan dengan pendirian PH dan PAS dalam konteks mengadakan pilihan raya sekarang? Ya, kalau nak suruh PAS dan Pakatan Harapan boykot PRU 15 ni tak adil lah bagi pengundi-pengundi mereka. Jadi mau tidak mau mereka terpaksa buatnya kerana untuk membubarkan parlimen itu mereka tidak menguasainya, bergantung kepada Perdana Menteri. Tapi bagi hal ini sikap yang ditunjukkan oleh Pakatan Harapan dan juga PAS itu kadang-kala nampak hipokrit kerana tak mahu pilihan raya negeri kerana musim tengkujuh tapi berkempen sehabis-habisnya untuk PRU 15. Jadi nampak sesuatu yang dikatakan menongkah pegangan mereka sendiri. Saya agak khawatir bahawa alasan musim tengkujuh itu adalah alasan sebenar ataupun alasan yang sengaja berselindung di sebaliknya. Bukan menjadi rahsia kenapa pilihan raya negeri di negeri Pakatan Harapan dan juga di negeri PAS itu tidak mahu diadakan pada sekarang. Mereka mengatakan dalilnya adalah untuk bersedia dengan monsun tengkujuh ataupun musim tengkujuh. Tapi hakikatnya dari segi faktor politiknya adalah pada ketika ini Barisan Nasional berada di kehadapan sedikit dari segi politiknya berbandingkan dengan Pakatan Harapan ataupun PAS. Jadi dengan harapan tidak mengambil momentum di Melaka dan juga di Johor itu, harapannya adalah bila pilihan raya negeri itu diadakan selepas ini, selepas PRU 15, mereka sudah bersedia. Saudara, pilihan raya negeri serentak dengan PRU ke-15 akan memudahkan rakyat. Perkara itu diakui sendiri di AP Pulau Pinang. Satu demi satu pemimpinnya telah menggesa pertimbangan pembubaran DUN bagi semua negeri di bawah pentadbiran PH. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar. Sudah alang-alang mengundi untuk ahli parlimen. Kenapa tidak memilih ADUN juga? Sebab satu perkara mereka tak fikir adalah rakyat, pengundi terpaksa keluar 2 kali dan juga implikasi kos. Paling kurang minimum 1 bilion. Itu adalah nyata. Yang musim tengkujuh tu belum nyata lagi, tak tahu apa akan berlaku. Tapi bahayanya adalah persepsi pengundi itu sendiri. Sebab mereka terfikir mereka akan keluar mengundi 2 kali ni. Di ke-6 negeri ni, 2 kali mereka terpaksa keluar mengundi. Jadi akan timbul pilihan sama ada nak keluar mengundi pilihan raya umum, memilih ahli parlimen ataupun menunggu sehingga PRN negeri itu diadakan. Saudara, sejak PRU ke-14 pada 9 Mei 2018 hingga Mac tahun ini, sebanyak 12 pilihan raya kecil dan 4 pilihan raya negeri telah diadakan. Kelesuan politik akan menjadi lebih serius jika pilihan raya negeri diadakan berasingan dengan PRU ke-15. Seterusnya, memberi kesan kepada peratusan keluar mengundi. Sedangkan ia satu perkara penting kerana peratusan mengundi yang tinggi bakal menggambarkan kekuatan mandat diberi rakyat kepada pihak yang dipilih membentuk kerajaan. Mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU 15. Andy Reza Rohadian, RTM. Tahap keselamatan negara adalah terjamin dan rakyat tidak perlu bimbang walaupun ada dakwaan wujudnya agensi perisikan luar yang aktif di negara ini. Memberi jaminan itu, Perdana Menteri berkata beliau masih menunggu laporan daripada Polis dan Majlis Keselamatan Negara berhubung dakwaan agensi perisikan luar yang ada kaitan dalam kes penculikan warga Palestin di Malaysia.
Ejen Mossad tu saya belum dapat laporan terperinci daripada MKN. Daripada polis dan belum lagi ya. Saya tunggu dapat laporan dululah. Saya nak komen sebelum saya dapat laporan. Saya rasa IGP dah buat statement IGP dah buat statement ya. Kita tunggu. Lepas saya jumpa dengan polis, IGP, lepas saya jumpa dengan ketua pengarah MKN dan yang semua agensi yang berkaitan, saya akan dapatkan laporan. Beliau mengulas mengenai pendedahan sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris yang melaporkan agensi perisikan Israel Mossad merupakan dalang yang mengupah warga tempatan untuk menculik warga Palestin. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Anda masih bersama Berita Perdana. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program serta inisiatif bagi membantu penjaja dan peniaga kecil untuk kembali bangkit selepas dilanda pandemik. Antaranya dengan pemberian geran sekali beri bernilai RM1,000 kepada syarikat PMKS berdaftar. Saya yakin sumbangan sektor PMKS yang merupakan tulang belakang ekonomi negara akan terus menunjukkan pertumbuhan positif walaupun berdepan dengan cabaran global yang bersifat luar biasa dan tidak menentu. Saya berharap bajet 2023 khususnya yang memanfaatkan golongan penjaja dan peniaga kecil dapat dilaksanakan. Sekiranya bajet ini dapat dibentang semula. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada majlis perasmian program Fiesta Mega Penjaja, Peniaga dan Usahawan Kecil Keluarga Malaysia 2022 di Ibu Negara. Lebih 500 jenis statistik perangkaan dalam setahun dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Langkah berkenaan penting bagi membantu negara mengurus takbir dengan baik di semua peringkat terutamanya dalam bidang ekonomi dan sosioekonomi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, sebagai contoh DOSM merekodkan 2.1 juta warga asing yang bekerja dalam pelbagai bidang setakat Jun tahun ini berbanding 1.9 juta pada tahun sebelumnya. Yang pentingnya mereka mengeluarkan data-data ikut masa telah ditetapkan, data-data yang berintegriti dan tepat dan digunakan oleh Bank Negara, oleh pelabur asing dan dalam negara, jabatan kerajaan, oleh NGO, semua pihak menggunakan angka-angka yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Statistik 2022 sempena sambutan Hari Statistik Negara HSN 2022 dan Sedekat Institut Latihan Statistik Malaysia ILSM di Sungkai. Sementara itu, Pengarah ILSM Zuraidi Zainal Abidin berkata Sedekat ILSM yang diraikan serentak dengan Hari Statistik Negara adalah bagi menghargai peranan institut itu sebagai pusat pembangunan modal insan untuk warga Jabatan Perangkaan sejak ia ditubuhkan. Menghargai pengujudan ILSM ini sendiri yang mana telah didirikan dan telah dibuka sepenuhnya pada tahun 2012 yang lalulah. Institut ini telah mengendalikan kursus lebih daripada hampir pada 1,000 kursus sejak penubuhannya kepada warga DOSM, dan daripada kursus-kursus ini telah melahirkan warga DOSM yang berpengalaman dan bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai barisan hadapan dalam pengumpulan data.
Majlis turut dihadiri Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Sempena penganjuran program 3 hari itu, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah akan berangkat ke Forum Perdana Ehwal Islam Diraja yang diadakan malam ini. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Apa yang anda cari bila suatu perkabaran diragui? Tentunya sumber informasi pasti. Seiring evolusi teknologi, platform maklumat dan interaksi, di TV maupun aplikasi hujung jari, kami setia menemani. Tak henti meyakini. Mendokong fakta, menolak dusta. Inilah realiti implikasi bila yang tersebar tiada medium penjelasan sebenar. Kerana setiap peristiwa yang terjadi boleh mengundang salah persepsi. Inilah sebab mengapa kami di sini merungkai isu, membawa fakta. Percayalah, tanpa kebenaran, tiada hari yang sempurna. Hilangkan ragu, lenyapkan persoalan. Kami sumber rujukan anda. Berita perdana setiap hari 8 malam, sahih dan berimbang. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kenapa tu, Ayah? Tak ada. Kawan saya suggest ubat ni. Sah tak sah? Kan salah-salah minum kan? Janda kaya bakal. Janda kaya bakal. Ni macam ni, kalau nak cek produk sah ke tak, guna telefon je sekarang. Okey. Ayah download aplikasi Pharma Checker ni. Okey. Saya tekan kan. Ayah pegang. Tekan scan. Okey, letak kat hologram produk tu. Lepas tu. Tu. Kenapa kamu ni tak keluar? Oh, maksudnya produk ni palsu lah. Tak sah. Oh, no! Pastikan ubat anda berdaftar. Scan dulu baru beli. Barulah selamat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati.
Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang, sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan perkapalan Condor, Reef North dan juga layang-layang, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kelantan, Terengganu termasuklah di sekitar pesisir pantai Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga bermula esok sehingga 23 Oktober nanti, Met Malaysia menjangkakan terdapat penumpuan angin di kebanyakan kawasan-kawasan di semenanjung Malaysia, yang mana keadaan tersebut boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan lebat dan angin kencang boleh berlaku pada sebelah petang sehingga ke awal malam. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia pada esok pagi. Sekian, Assalamualaikum. Ayuh keluarga Malaysia, kita berikan sokongan padu kepada KL City di pentas final Piala AFC nanti. Ya, kita bersama dengan Nazri Fahmi dalam edisi sukan. Silakan. Nazri. The City Boy dambakan sokongan peminat. Britania Argentina kalah melawan di terbuka Denmark.
Terima kasih Fatih dan Meg. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kita mulakan dengan sukan bola sepak. Kuala Lumpur KLCT FC hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah tersendiri. Mereka berpeluang menjulang gelaran Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Buat kali pertama sekaligus muncul klub kedua dari Malaysia berangkul trofi berkenaan selepas JDT. Namun skuad Kedai Boyan Honda perlu terlebih dahulu untuk mengatasi cabaran daripada klub Oman Al-Sib pada aksi final yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada laporannya. Pada edisi 2015, kejayaan The City Boys mara ke final ini juga amat mengejutkan kerana ia merupakan penampilan sulung kelab berkenaan di pentas tersebut. Tuah juga dilihat memihak kepada mereka apabila Stadium Nasional Bukit Jalil dipilih sebagai gelanggang final. Ia bakal memberi kelebihan buat skuad Bojan Hodak yang sudah pastinya mengharapkan sokongan penuh para penyokong bola sepak negara. I hope that this game we will have full stadium, that we will have much more fans than previous matches, because this is a special final. For some of them it will be once in a life, and we hope that we will have huge crowd, because in this case players sometimes can give more than 100%. Kepada semua rakyat Malaysia dan seluruh warga Kuala Lumpur, marilah beramai-ramai datang ke Stadium Bukit Jalil pada hari Sabtu ini untuk menyaksikan perlawanan KLCT dalam final AFC Cup 2022. Dapatkan tiket secara online dan datanglah beramai-ramai menyorak sampai mati Kuala Lumpur. Kita balik pula ke perkembangan sukan badminton. Impian bergu utama negara, Pilihan dan Emtinah untuk meneruskan rentak terbaik mereka pada musim ini terjejas ketika apabila terkandas di posisi yang kedua terbuka Denmark pada petang tadi. Pili dan Emtinah tewas di tangan juara dunia dari China, Chen Qing Chen dan Jia Yifan dalam pertarungan yang berlangsung 3 set. Namun pujian harus diberikan kepada Pili dan Emtinah apabila tidak tunduk dengan mudah dan memberi tentangan sengit kepada pasangan China berkenaan. Bergu yang berada di ranking ke-11 dunia itu jelas tidak gentar melawan dan mereka bangkit daripada kekalahan di set pertama 18-21 untuk menang dengan 22-20 di set kedua sekaligus memaksa pertemuan ditentukan di set ketiga. Dalam set ketiga itu, Pili dan Emtinah tetap menampilkan permainan yang pantas dan kemas hingga merangkap lawan. Namun mereka gagal meneruskan tekanan tersebut sekaligus terpaksa akur dengan kekalahan 17-21. Meskipun gagal ke suku akhir, pujian tetap diberikan kepada gandingan muda ini, terutamanya Pili yang baru saja pulih daripada kecederaan hamstring. Pemain berusia 22 tahun itu berjaya mempamerkan aksi yang baik meskipun baru kembali turun ke gelanggang bersama Tina. Selepas ini, pasangan negara itu berpeluang menebus kekecewaan apabila dijangka MI terbuka Perancis di Paris pada Selasa ini. Menjelang kejuaraan motosikal dunia MotoGP Malaysia yang akan berlangsung di Sepang hujung minggu ini, peminat sukan pemotoran negara tidak melepaskan kesempatan bertemu dengan dua pelumba Ducati, Francesco Bagnaia dan Jack Miller dalam sesi Champion Ride Meet and Greet pada pagi tadi. Bagnaia yang juga pendahulu keseluruhan musim ini bersama Miller mengadakan kenangan seumur hidup kepada ratusan peminatnya. Mereka berkumpul di bilik pameran Ducati dengan mengambil peluang bergambar, menurunkan tanda tangan dan menyampaikan ucapan selamat datang. Kedua-dua pelumba kemudian menaiki dua kereta sport bagi memintai ratusan peminat Ducati memintai konvoi menuju ke Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Bagnaia yang juga juara Moto2 2018 dijangka merangkul gelaran dunia MotoGP sulungnya di litar antarabangsa Sepang Ahad ini. Pelumba Itali berusia 25 tahun itu kini mendahului saingan dengan 233 mata mengatasi pencabat terdekat Fabio Quartararo dari Yamaha yang mengumpul 219 mata dan pelumba Aprilia Alex Espargaro 206 mata. Saingan MotoGP Malaysia merupakan perlombaan kedua terakhir sebelum penutup musim di Valencia pada 6 November depan. Sementara itu, pelumba Moto3 negara Sarifuddin Azman atau Damak meletakkan misi untuk menaiki podium pada kejuaraan MotoGP Malaysia di Sepang hujung minggu ini. Menurutnya, jika berjaya melaksanakan, ia akan menjadi hadiah istimewa buat semua peminat sukan pemotoran negara yang menyokongnya selama ini. Jelas anak jati Selangor itu, dia dan pasukannya sudah sedia sepenuhnya dalam segi mental dan fizikal. Yes, mampu capai target sebab
Sebab track ni adalah track saya sendiri. So memang makanan saya. So saya tahu kat mana boleh memintas pelumba lain. Tapi dalam pada masa yang sama juga saya perlu melihat cuaca juga sebab sekarang pun hujan. So dekat Sepang ni kalau hujan litarnya agak licin. So kat situ perlu berhati-hati dan saya perlu mencari setup bike yang terbaik untuk hujan. Bagi memastikan dia dapat bermula di petak hadapan, Damok kini fokus untuk memberi aksi terbaik pada sesi ujian masa Sabtu ini. Dalam pada itu, seorang lagi pelumba wakat negara Kasma Dene Kasmayuddin berazam menamakan saingan perlumbaan Moto2 dengan nada positif pada hujung minggu ini. Kasma yang baru mendirikan rumah tangga pada minggu lepas berkata perkahwinannya ini membakar lagi semangatnya untuk meraih satu lagi pencapaian terindah dalam hidupnya. Kasma antara 3 pelumba negara selain Azroy, Hakim Anwar dan Khairi Idham Pawi yang menerima tiket wakat dalam Moto2 bersama pasukan Petronas MIE Racing. Pelumba berusia 22 tahun itu turut bersaing dalam kejuaraan motosikal asal ARRC musim ini menganggap tekanan beraksi di halaman sendiri sebagai satu cabaran yang perlu diatasi menjelang hari perlumbaan. Kasma sebelum ini pernah meraih tiket wakat bagi kelas Moto3 pada GP Malaysia tahun 2017. Namun pada musim 2020 hasilnya untuk beraksi di Sepang dalam kelas Moto2 tidak kesampaian akibat pandemik COVID-19. Selain 3 pelumba negara yang akan bersaing dalam Moto2 hujung minggu ini, Malaysia juga mempunyai seorang lagi wakil, Sarifuddin Azman yang turut mendapat tiket wakat bagi kelas Moto3. Siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siar langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Terus ikuti berita perdana di saluran berita RTM melalui MyFreeview 123 dan aplikasi RTM Click. Baik, bertemu kembali dalam berita sukan. Kita beralih ke perkembangan rugby. Pasukan rugby wanita bawah 17 tahun B17 Sabah berjaya menundukkan pasukan Kulai 17-15 dalam kejuaraan rugby wanita B17 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Shah Alam. Skuad kenderaan Josephine Agustin itu mempamerkan aksi yang kemas dan mendominasi permainan dengan baik meskipun menerima tentangan awal daripada pasukan Kulai. Tekanan itu memang ada, tapi saya cuba kawal diorang dengan relax sebab kita play according to the whistle and then itu masa masih panjang. So Johor main laju, so kami neutralizekan dengan dia slow sikit, so macam berkesan jugalah. Beliau turut memaklumkan ini merupakan kali pertama pasukannya beraksi dalam kejuaraan peringkat kebangsaan. Seramai 240 peserta dan pegawai dari 16 buah pasukan seluruh negara telah mengikuti kejuaraan ini yang bakal menjadi pemilihan pemain skuad kebangsaan. Kita balik ke saingan Liga Perdana Inggeris. Pengurus Liverpool Jurgen Klopp menyifatkan The Reds layak memenangi 3 mata ke atas West Ham selepas menewaskan pasukan tersebut 1-0 pada pertemuan di Anfield awal pagi tadi. Kemenangan ketiga berturut-turut itu juga hasil jaringan Darwin Núñez dan juga bantuan pemain West Ham Jarrod Bowen yang gagal menyempurnakan penalti buat pasukannya. Ini jaringan ketiga Núñez dalam 4 penampilan bersama Liverpool pada musim ini. Penyerang Uruguay berusia 23 tahun itu sebelum ini bergelut dengan prestasi sejak tiba di Anfield musim panas lalu. Namun dengan ketiadaan Diogo Jota dan Luis Diaz, jaringan Núñez itu hadir pada tepat masanya untuk The Reds mencatat kemenangan sekaligus meneruskan momentum kejayaan ke atas Manchester City pada Ahad lepas. But overall, I think it's a deserved 3 points. Very important, tough period for all teams. So you have to grind results out, and we have now 3 days time, and the next fight is waiting already. And so that's the situation for the moment. All good.
Kemenangan itu menyaksikan Liverpool naik ke tangga ke-7 Liga dengan 16 mata selepas mencatat 4 kemenangan dan 4 seri serta 2 kekalahan. Selepas ini, The Reds bakal berkunjung ke Nottingham Forest Sabtu nanti. Sementara itu, pengurus Manchester United Erik ten Hag memuji aksi cemerlang anak buahnya ketika menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 di Old Trafford awal pagi tadi. Menurutnya, ia merupakan persembahan terbaik United sepanjang eranya sebagai pengurus baharu kelab tersebut. Jaringan Fred pada minit ke-47 dan gol Bruno Fernandes pada minit ke-69 memberi kelegaan buat The Red Devils yang sebelum ini seri tanpa jaringan dengan Newcastle United. I think it was the best team performance so far this season. So you see today we're developing, but yeah, I think we already see the last weeks the way we want to play. We get it every time better on the pitch, and of course, not every day will be like today. But against this Spurs, and for me Spurs is a really magnificent team so far in this season, and it's really difficult to play them. Kejayaan itu sekaligus memberi tamparan hebat kepada misi Tottenham Hotspur menjulang gelaran juara musim ini. United kini di tangga ke-5 dengan 19 mata, 8 mata di belakang pendahulu Arsenal dan 1 mata mengejar Chelsea yang bakal dihadapi mereka Ahad ini. Kita balik ke saingan La Liga. Juarez Barcelona Xavi mahu pasukannya bangkit daripada kekecewaan minggu lalu dengan mendapatkan semula rentak kemenangan apabila berdepan Villarreal di Camp Nou awal pagi esok. Barca mengharungi minggu yang menyeksakan selepas keputusan seri dengan Inter Milan menyaksikan mereka hampir tersingkir daripada kempen Liga Juara-Juara Eropah. Kekalahan 1-3 kepada Real Madrid dalam pertemuan El Clasico pula menyebabkan mereka kehilangan takhta pendahulu Liga kepada musuh tradisi mereka itu. Ketika ini, klub Katalan berkenaan ketinggalan 3 mata di belakang Real dan Xavi mengakui pertembungan dengan Villarreal awal pagi esok menjadi medan terbaik untuk mengembalikan semula moral pemainnya. Gavi, Ansu Fati dan Ferran Torres berkemungkinan diturunkan dalam skuad utama selepas cemerlang ketika menentang Real Madrid. Perancang veteran Sergio Busquets pula mungkin akan direhatkan bersama pemain pertahanan Gerard Piqué. Edisi Sukan 20 Oktober 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Fahmi Syukri kembali semula bersama Fatih dan Mac. Anugerah penuh gemilang pengiktirafan industri kreatif negara. Saksikan Debaran Anugerah Seri Angkasa. Anugerah Seri Angkasa. Karpet Merah Anugerah Seri Angkasa. Kemuncak Anugerah Seri Angkasa. Dan apresiasi Anugerah Seri Angkasa. Yang terbaik hanya di TV2. Bertemu kembali. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO beri amaran antara 2020 dan 2030 hampir setengah bilion orang dikuatiri menghidap penyakit jantung, obesiti, diabetes atau penyakit tidak berjangkit lain disebabkan gaya hidup yang tidak aktif. Juga petani di Bangladesh beralih kepada konsep ladang terapung. Saksikan perkembangan berita luar negara. Laporan baharu WHO menyebut sekiranya kerajaan-kerajaan tidak menangani segera isu gaya hidup tidak aktif, ia boleh menyebabkan dunia kehilangan $27 bilion setahun. Ketua Pengarah WHO Tedros Ghebreyesus berkata pihaknya memerlukan lebih banyak negara meningkatkan pelaksanaan dasar bagi membantu orang ramai menjadi lebih aktif melalui aktiviti berjalan kaki, berbasikal, sukan dan aktiviti fizikal lain. Manfaatnya sangat besar, bukan sahaja untuk kesihatan fizikal dan mental individu, malah untuk masyarakat, persekitaran dan ekonomi. Menurut laporan itu, pandemik COVID-19 mendedahkan pentingnya aktiviti fizikal yang kerap untuk kesihatan mental dan fizikal.
Susulan peningkatan paras air laut dan banjir yang mengancam sektor pertanian di Bangladesh, golongan petani terus mengambil pendekatan beralih kepada konsep ladang terapung. Teknik pertanian berkenaan sudah diamalkan sejak 200 tahun lalu ketika musim banjir yang berlarutan sehingga 5 bulan setiap tahun. Bagaimanapun, kini kawasan mereka masih ditenggelami air lebih 8 bulan dan lebih banyak kawasan lain akan menerima nasib yang sama. Pertempuran antara polis dan masyarakat peribumi daripada komuniti Embera di Colombia menyebabkan 24 orang cedera termasuk 11 anggota polis. Terbaharu seorang cedera dalam protes yang tercetus di Bogota. Bagaimanapun tidak jelas bagaimana lelaki itu mengalami kecederaan. Komuniti Embera, penduduk yang berhijrah akibat konflik bersenjata, mengadakan protes pada Rabu menuntut perhatian kerajaan bagi membaiki taraf hidup. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan pingat kepada 257 pegawai dan anggota tentera pada istiadat pengurniaan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia DKAT 2022 sesi kedua di Istana Negara. Pada istiadat yang berlangsung di Balairung Seri Istana Negara itu, Seri Paduka berkenan mengurniakan Darjah Panglima Setia Angkatan Tentera PSAT kepada 11 penerima. Pahlawan Angkatan Tentera PAT melibatkan 33 penerima, Kesatria Angkatan Tentera KAT kepada 104 penerima dan Bentara Angkatan Tentera BAT membabitkan 109 penerima. Penganugerahan pingat DKAT diberikan kepada pegawai dan anggota lain-lain pangkat yang berkelayakan atas jasa dan pengorbanan dicurahkan dalam perkhidmatan ATM. Pada sesi pertama istiadat itu, Selasa lalu, 284 pegawai dan anggota dikurniakan pingat dengan Muhammad Asghar Khan mendahului senarai sebagai penerima darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT. Pertumbuhan ekonomi negara diyakini kekal kukuh tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan ini berdasarkan petunjuk ekonomi yang terus menyokong tren pertumbuhan sekaligus menyaksikan keluaran dalam negara kasar KDNK 2022 disemak semula kepada 6.5% hingga 7%. Bagaimanapun sebagai sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, Malaysia tidak boleh lari daripada persekitaran global yang kian mencabar. Sebab itulah, bagi mendepani cabaran-cabaran tersebut, bajet 2023 yang dibentangkan baru-baru ini dengan peruntukan RM372.3 bilion akan dipandu oleh pendekatan 3R, iaitu responsif, responsible dan reformis atau responsif, bertanggungjawab dan reformis. Persatuan Takaful Malaysia MTA memulakan program Pelan Tindakan Sektor Keuangan 2022-2026 FSB bagi memerkasa industri takaful pada masa depan. Ketua Pegawai Eksekutif MTA Muhammad Razwan Muhammad berkata, pelan tersebut akan turut menyokong aspirasi Bank Negara Malaysia dalam menyediakan akses kewangan untuk semua menerusi kepelbagaian pilihan buat pelanggan. Ini termasuk mengutamakan penyelesaian digital, menggalakkan pertumbuhan keuangan alternatif serta mewujudkan keuangan untuk kelestarian menerusi pengantaraan berasaskan nilai buat industri perbankan. Within that particular blueprint, it sets the aspiration or the targets, I think if I may use the word, for Malaysia in order to basically elevate the country from the impact, especially from the economic impact of COVID-19. But at the same time, the FSB framework is forward-looking and in a way will basically push forward the agenda of finance in Malaysia, especially for Islamic finance. FSB akan turut diperkukuh 5 teras strategik, antaranya membiayai transformasi ekonomi Malaysia, meningkatkan kesejahteraan keuangan isi rumah dan perniagaan.
Seorang pendaki ini berdepan detik cemas apabila dia secara tiba-tiba diancam seekor beruang. Ya, saksikan paparannya dalam #malam ini. Berpantang maut sebelum ajal, peribahasa paling sesuai menggambarkan nasib seorang pendaki gunung yang terselamat selepas diserang seekor beruang. Haiwan itu juga dilihat cuba menyerangnya kembali beberapa kali sebelum beredar melarikan diri dengan anaknya ke dalam luka. Kejadian ini berlaku di Gunung Futago, Jepun. Pendaki mengakui dia menceroboh kawasan beruang berkenaan apabila si ibu cuba mempertahan anaknya. Seekor paus bongkok atau humpback melompat keluar dari air sekaligus mengejutkan seorang nelayan dan anak lelakinya yang sedang merakam video di atas bot. Kejadian berlaku ketika mereka sedang menikmati aktiviti memancing di luar pantai New Jersey. Klip video menunjukkan permukaan air yang tenang. Pada mulanya secara tiba-tiba muncul beratus-ratus ikan kecil keluar dari air diikuti kepala paus bongkok besar yang terus melanggar tepi bot mereka. Lagi cerita berkenaan haiwan. Seorang lelaki menerima balasan selepas dipijak seekor lembu. Video ini menunjukkan lelaki berkenaan menarik tali yang diikat pada kaki lembu sambil diperhatikan sekumpulan lelaki. Dia sebelum itu dilihat bertindak kejam dengan menendang lembu selain menarik ekornya. Sangat dramatik paparan #malam ini. Kakiku di mukamu. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana edisi Khamis 20 Oktober 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.